Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Kembar Sembang Bola. So macam biasa aku CB, Aku Biji. hari ni kita nak biasalah sembang sikit tentang bola. Hari ni kita nak bincang sikit pasal satu kenyataan oleh pandit ketika Chelsea lawan Liverpool hari tu. So pandit tu adalah Micah Richard, pemain Manchester City. Selaku defender dan pemain England juga. Dia mengatakan Reece James lebih bagus daripada Trent Alexander-Arnold. So ramai aku rasa penyokong-penyokong Liverpool agak marah dengan kenyataan Micah Richard ni. So pendapat kau Ji? Sebelum kita pergi ke perbandingan dua player ni, aku suka untuk aku bagi pendapat aku yang tentang Chelsea dengan Liverpool untuk musim ni dan 2-3 musim kebelakangan ni. Yang mana bagi aku Chelsea dengan Liverpool ni mempunyai wingback yang agak berkelas dunia, world class. Dan kalau tengok Chelsea sendiri, selain daripada Reece James, dia ada Chilwell, dia ada Alonso, which is Azpilicueta, which is performance diorang memang agak bagus, membantu bahagian forward dan bahagian defensif juga. Kalau tengok Alonso, walaupun bermain agak bagus, tapi sekarang ni belum dapat tak dapat masuk dalam seorang utama Chelsea sebabkan Chilwell adalah performance dia lagi bagus. So aku rasa itu squad depth yang agak squad depth besar untuk Chelsea. Selain daripada tu, Liverpool pula, selain daripada Trent, kita tahu gandingan dia sebelum ni dengan Robertson, which is kita tak boleh nafikan dua orang ni memang agak hebat dan membantu Liverpool dalam menjuarai Liga sebelum ni. Selain daripada dua player ni, aku juga nak tekankan tentang Tsimikas, yang mana aku rasa Tsimikas ni player muda yang agak bagus, bermain awal season bermain sangat bagus. Awal season menggantikan Robertson yang injured, main agak bagus, tapi belum dapat usaha utama untuk klub lah, sebabkan Robertson dah lagi berpengalaman dan lebih dipercayai oleh klub. So bagi aku Chelsea Liverpool mempunyai wingback yang agak bagus lah. So balik kepada soalan tu, adakah Reece James lebih bagus daripada Alexander-Arnold? Bagi aku tak boleh nafikan dua-dua player membantu bahagian attacking. Kita tahu salah satu tugas untuk wingback adalah membantu bahagian forward. Dalam modern football memang macam tu kan. Jadi untuk James sendiri, kita boleh tengok dalam statistik dah menjadikan 4 gol dalam sekarang ni 10 game Premier League. Tapi sebenarnya dalam 10 game James hanya buat penampilan 7 game dan hanya 5 game dia buat first 11 dan 3 game dia habiskan 90 minit. Aku ingat dia main Brentford 1 minit. 1 minit. Even lawan City tu hanya 29 minit lebih kurang macam tu. Dia hanya habiskan game 90 minit lawan Arsenal, Norwich. Sebut pasal Arsenal, dia menjadikan 1 gol dan 1 assist ketika lawan Arsenal. Dia menjadikan 4 gol dan untuk 3 tim, Norwich, Arsenal dan Newcastle, dan 3-3 game ni dia habiskan 90 minit, 2 biji ketika minggu lepas. So dia punya minit play hanya 368, dan untuk Alexander-Arnold, dia lebih dipilih untuk klub dalam 8 penampilan, semua main 90 minit kecuali satu sekali dia sub up. Yang lain 7 game dia main full lah. Walaupun belum menjadikan gol, tapi kita tengok dari segi passing, dari segi cross, dia dah lebih tinggi daripada James lah. Kalau tengok dari segi passing, James hanya melakukan 217 passing berbanding dengan Alexander-Arnold 566. Dan yang menariknya, Alexander-Arnold melakukan 70 cross dalam Premier League tahun ni berbanding hanya 19 untuk James. Kita juga kena kaitkan juga dengan minute play dia lah. James hanya minute play dia 300 lebih berbanding kurang half berbanding Arnold 600 lebih. Untuk assist pula, walaupun belum skor, Arnold telah melakukan 3 assist dalam season ni untuk Premier League dan 3 assist juga untuk Champions League. So total dah 6. 2 assist itu ketika lawan Atletico.
which is asset yang agak bagus aku rasa. Boleh nampak situ kreativiti Alexander Arnold. So untuk attacking punya side, aku tak sangka dua-dua player memiliki attacking punya ability yang agak bagus dalam membantu diorang punya striker. Tapi bear in mind, diorang ni ialah defend. Dan apa pula pandangan kau tentang dua player ni dalam membantu defensif kedua-dua pasukan? Sebelum aku pergi kepada defensif punya stat, aku nak tekankan satu info yang mengatakan penyokong-penyokong England mengatakan Reece James adalah pengganti kepada legenda dia orang, iaitu Powerhouse, yang sebenarnya sebab ability dia bermain defend dan menjadi striker. Dan itu kita boleh tengok di Reece James, dan aku rasa benda itu adalah betul. Seperti dengan Powerhouse, dia berbeza dengan Cornet bermain striker dan menjadi defend, dan kembali menjadi striker sekarang menjadi striker untuk beli, dan bermain sangat baik, menjadikan 4 gol untuk beli. Untuk statistik, untuk clean sheet sebenarnya lebih kepada Trent Alexander-Arnold, sebab Trent pun bermain lebih banyak game, iaitu 4 clean sheet, dan Reece James hanya 3. Dan untuk goal conceded, yang ni yang ketara sebenarnya, Alexander-Arnold hanya melepaskan 6 gol dan Reece James kosong. Ini maksudnya dia main tak ada orang skor. Dan goal conceded Trent adalah 6. Dan ramai yang mengatakan benda tu sebenarnya, yang berbicara tentang apabila Trent bermain terlalu ofensif, tiada yang backup di bahagian defensif, dan itu yang ketara ketika lawan Brighton. Gol daripada Cucurella yang membuat gol Trossard, passing daripada Cucurella tu juga sebelah daripada Trent Alexander-Arnold. Dan aku rasa klub perlu membuat sesuatu di situ, sebab ia ketara selepas ketiadaan Elliot. Dan untuk intercept, Trent melakukan 13 interception, dan hanya 2 dilakukan oleh Reece James. Dan itu agak ketara bagi aku, dan aku rasa itu adalah benda yang tidak mustahil, sebab bagi aku Trent lebih pandai membaca game berbanding Reece James. Dan tackle dilakukan oleh Trent adalah 12, dan Reece James hanya 7. Dan sekali lagi minute play lah yang membezakan statistik tu. Dan clearance dilakukan oleh Trent 12 juga, dan dilakukan oleh Reece James hanya 4. Dan hit clearance dilakukan oleh Trent adalah 10, dan Reece James hanya 3. Dan itu menunjukkan sebenarnya Trent banyak membantu bahagian defense juga, walaupun ramai yang mengatakan ketara dia meninggalkan kawasan dia. Dan aku rasa untuk membezakan dua orang ni di bahagian ofensif sebenarnya adalah formation. Coach sendirilah. Dan kalau kita tengok, aku suruh Reece James tu, Chelsea punya permainan sekarang aku tengok more kepada City lah. Apabila dia menyerang, semua bahagian space padang untuk attacking line, iaitu bahagian right wing, right half space, center, left half space dan left wing, semua player ada. Itu yang membantu gol daripada James tu, sebab James akan masuk ke attacking line. Itu memang kegemaran style tackle. Dan kalau kita tengok Trent pula, dia tak kurang masuk kepada attacking line, dan dia bermain more kepada bawah, tetapi bermain di half space. Dan aku rasa kelebihan dalam modern football untuk bermain sangat bagus adalah mencari player yang bermain bagus di half space. Kalau kita tengok di Man City, kita ada Cancelo, sekarang kita ada Tomiyasu yang suka bermain di half space. Dan untuk pemain tengah yang suka membuat crossing seperti Trent adalah Kevin De Bruyne. Trent selalu membuat crossing di bahagian half space, walaupun tak masuk ke attacking line. Dia membuat satu crossing awal
yang ketika di midfield dan berada di half space Itu membuat yang crossing. dia buat masa lawan Atletico. Yes, dua gol itu adalah bahagian sama. Di bahagian half space membuat low cross, sebab aku tengok trend punya style adalah low cross, sebab Liverpool pun tiada player-player yang tinggi, yang ada pun bermain defend, iaitu Van Dijk dan Matic. Dan aku rasa itu adalah perbezaan yang ketara. Kalau trend masuk ke attacking line pun dia akan masuk melalui winger. Itu adalah perbezaan yang ketara bagi aku lah. Dan kebanyakan trend adalah backup di bahagian kanan, backup Salah, dan itu yang menyebabkan dia hanya berada di half space dan melakukan crossing yang baik. Dan kalau dia masuk ke dalam pun dia akan membuat shooting, dan itu adalah ketara 15 shooting walaupun tidak menjadikan gol seperti James game. Itu Tapi bila kau cakap pasal James jadikan gol, aku tengok gol dia dah macam striker lah gol dia. Biasa kita tengok defend akan score gol dengan tanduk, dengan gol-gol yang biasa-biasa, tapi tengok James punya finishing dah macam striker punya finishing, which is very good lah. Cuma berkaitan dengan James ni, aku just nak share satu info yang James ni dia ada adik perempuan bermain bola juga, Lawrence James, umur 19 tahun, yang dikatakan bakal menjadi pemain terbaik dunia. Dan yang terkilan dia baru keluar daripada Manchester United, join Chelsea lah, ikut abang dia. So itulah agak terkilan bila dia keluar dari Manchester United. Aku nak cerita sikit. Ada kalau kau cakap pasal umur muda, 19 tahun 19 tahun. Ada seorang player yang dipinjamkan ke Huddersfield oleh Chelsea kak. Dan Tucker mengatakan dia bakal menggantikan Reece James. Bermain sangat bagus di Huddersfield. Ketika lawan dengan Peterborough itu, dia menjadikan dia membuat satu assist, dan dua create chance yang agak bagus. Dan sebenarnya dia dah menjadikan satu gol untuk Huddersfield. Dan aku rasa pemain yang agak baik untuk style tackle, dan kemungkinan season depan maybe pemain itu bernama Colwill lah. Dan aku rasa akan ditarik oleh tackle untuk bermain di Chelsea. Selalu sebut tentang pemain yang di loan oleh Chelsea, bermain di tempat lain bermain agak bagus, seperti Boja, Gallagher aku rasa bermain sangat bagus untuk Palace. Gallagher keluar topik sikit, dan juga kita boleh kaitkan dengan James, dengan Arnold, player England. James 21 tahun, aku rasa future untuk England. Dan sekarang ni ada Arnold still dengan gandingan Robertson. Aku rasa Southgate akan memiliki squad depth yang agak besar selepas ni. Sekarang ni pun macam dah berlaku benda tu. Aku rasa dalam 3-4 tahun dia takkan risau, sebab semua pemain-pemain muda di England bermain sangat bagus. Di bawah dia orang ada Chilwell, Ben White, Alexander-Arnold, dan Ben White bermain bagus season ni. Season lepas bermain bagus di Brighton. Dan dia ada Maguire. Walaupun terumbang-ambing sekarang bagi aku dalam Manchester United, tapi aku rasa dia antara defensi yang agak baik sekarang. Dan di bahagian tengah Southgate dia ada Kevin Phillips, dia ada Declan Rice, dan pemain-pemain muda dia ada Ramsey, Watkins yang bermain sangat bagus. Player pasukan kau, Smith Rowe. Aku rasa Smith Rowe adalah akan menjadi tunjang utama England nanti. Smith Rowe punya accuracy persen berapa kau rasa passing dia? Kalau tengok cara dia main sekarang ni, lebih dari 80 lah. Dia punya accuracy persen adalah 90%. Dan mesti aku cakap dia adalah next Kevin De Bruyne. Dan aku rasa itulah satu aset yang agak baik yang dimiliki oleh Southgate buat masa sekarang. Dan kalau kita tengok bahagian depan pun ketara, punya pemain. Dia ada Saka, dan even Manchester United punya player, Rashford dengan Greenwood. So Greenwood dah, aku nak cerita sikit pasal Greenwood. Ramai yang mengatakan kenapa Greenwood tak main
untuk England. Sebenarnya Southgate mengatakan bukan dia tak nak ambil Greenwood sebab Greenwood tak bagus, tapi sebab Greenwood sendiri minta untuk tak main di England pada tahun ni. Tak silap aku dia main September lepas kot, September tahun lepas ketika lawan Iceland, dan dia minta untuk tidak main lah, untuk dia fokus untuk Manchester United, dan aku rasa itu adalah benda yang bagus, dan dia ketara nampak bermain bagus di Manchester United. Dan dia tak akan main lah lawan Albania nanti, lawan San Marino dia tak akan main, dan kemungkinan 2022 kita akan tengok Greenwood bermain untuk England. Cuma yang aku dapat tahu satu lagi player star Manchester United, Sancho pun tidak akan bermain untuk England, bukan sebab tak mahu main, tapi sebab tidak terpilih. Dan kalau kita tengok striker dia orang pun, aku rasa tiga depan tu dia orang boleh rotate. Brentford, Kevin De Bruyne, Kane, Kevin De Bruyne. Tiga tu pemain yang bagus, walaupun sekarang dua tu injured lah. Kane, cuma bagi aku Southgate kena lebih berani untuk mainkan dia orang lah. Sebab Foden, dia ada Foden, walaupun tak menyelah sangat untuk England sekarang. Aku rasa memang banyak dia punya kalau sebut pasal England aku rasa tak boleh 2 jam 3 jam. Jadi balik kepada kita punya topik, andai kata lah, kalau orang cakap tak boleh topik ni kena pilih kat seorang, bagi aku dua-dua player agak bagus, dua-dua player membantu defensif dengan attacking. Tapi kalau dipaksa juga pilih, bagi aku personally aku akan pilih Trent Alexander-Arnold lah. Pertama disebabkan kelebihan Arnold yang aku suka ialah pada bola mati. Free kick dia memang kita boleh sangka lah, memang dia punya crossing free kick adalah bagus. Tapi kalau kita sentuh pasal free kick, kita kena bandingkan dengan Alonso. Kita nak bandingkan dia dengan Alonso berbanding dengan James, sebab di Chelsea ability free kick James Alonso dah lebih bagus daripada James. Dan James memang bukan free kick taker. Dan yang sekarang aku nampak Alexander-Arnold lebih matang dan lebih kreatif dalam passing dia. Dan kalau tengok dari segi dia punya statistik, untuk Liverpool dia dah melakukan 49 assist sebagai wingback. So memang agak tinggi untuk rate seorang wingback kan. So bagi aku, kalau aku akan pilih Alexander-Arnold lah. Macam mana kau? Kalau bagi aku tak nak orang cakap kalau kau pilih Alexander-Arnold, seorang lagi pilih Reece James lah. Aku tak nak sebenarnya tak nak kecewakan penyokong Chelsea, tetapi bagi aku pun lebih kepada Trent. Sebab bagi aku kalau Arsenal bertemu dengan Liverpool, aku lebih takut untuk berhadapan dengan Liverpool sebab ada Trent, dan Salah bermain sebelah kanan berganti dengan Trent tu. Aku lebih goosebump bertemu dengan Alexander-Arnold berbanding dengan Reece James kalau lawan Chelsea. Kalau lawan Chelsea aku takut bahagian midfield dia orang yang betul-betul tough bagi aku lah. Dan Alexander-Arnold aku rasa dia kalau untuk dalam membuat gol, aku rasa dia banyak involve. Itu yang aku rasa itu yang menyebabkan aku pilih Trent Alexander-Arnold. Kau rasa berdebar bila bertemu dengan Arsenal bertemu dengan Alexander-Arnold? Aku lain, telah bertemu Alexander-Arnold dan telah bolos 5 gol. So memang kebanyakan gol dilakukan oleh belah side Arnold dengan Salah. So tak boleh nafikan kebolehan diorang ni dalam support dan membuat larian-larian pantas di belah Salah dan Arnold ni. So itu pendapat kita orang. So korang boleh tulis, komen kat bawah, siapa pilihan korang dan kenapa korang pilih dia orang. Dan kalau ada korang rasa wingback lebih baik daripada Arnold, sila tulis kat bawah. Dan ini cuma ada pendapat sebagai seorang peminat bola sepak, bukan sebagai profesional. So jumpa lagi untuk next video ni. Ada apa-apa yang kau cakap? Jangan lupa subscribe channel ni
dan like dan share kepada kawan-kawan. InsyaAllah kita akan sajikan korang dengan video-video yang menarik. Jangan lupa Manchester United lawan City Esok malam ni. So jangan lupa kita sama-sama saksikan Manchester United kena dengan Man City. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.